Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Saya di sini selaku moderator yang bernama Ani Sabrina binti Rosli, dan di kiri saya merupakan panel yang pertama iaitu Nur Aini Nabila binti Abdul Rahman. Panel kita yang kedua pula bernama Nur Syahira binti Syarul, dan panel kita yang ketiga pula bernama Hanisa Nani binti Sumairi. Di sini kami akan membincangkan tentang forum isu kanak-kanak berkepulauan khas iaitu speech delay. Okey, Cik Nuraini, boleh Cik terangkan apakah definisi dan juga ciri-ciri khas kanak-kanak speech delay ini? Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, saya Nuraini. Okey, saya nak menerangkan definisi masalah speech delay. Jadi masalah speech delay ini adalah kelewatan dalam keupayaan seorang kanak-kanak itu untuk bercakap atau menghasilkan sesebuah bunyi. Dan kelewatan ini ditentukan berdasarkan garis masa tertentu mengikut perkembangan normal mereka. Jadi bila mereka mengeluarkan perkataan yang berimbuhan atau kita pada waktu yang sama dia suka untuk mengeluarkan suara, itu bermakna mungkin salah satu punca itu kanak-kanak itu speech delay. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami speech delay yang biasanya kita ketahui mereka suka untuk mengikut arahan yang mudah. Contohnya kalau ibu bapa yang untuk memberikan arahan yang mudah, contoh adik tolong susun barang, mungkin diorang akan sama ada diorang akan memberikan respon atau tidak. Yang kedua adalah tidak mampu menyambungkan dua patah perkataan, dan yang ketiga tidak boleh menghasilkan ayat secara spontan. Maknanya ibu bapa dengan kanak-kanak yang mengalami speech delay ini biasanya mereka suka untuk berkomunikasi. That's why kanak-kanak ini suka untuk menghasilkan perkataan secara spontan. Itu saya percaya. Oh begitu. Jadinya speech delay ini tidaklah mudah untuk dikesan oleh ibu bapa lah. Okey, apakah antara cabaran yang dihadapi dalam mendidik kanak-kanak speech delay? Antara cabaran yang saya utamakan kepada ibu bapa lah, kerana ibu bapa yang membesarkan anak-anak berbanding daripada guru. Yang pertama adalah kanak-kanak ini suka mendengar arah ibu bapa. Biasanya ibu bapa ni kalau sibuk dengan segala serba kerja, mereka akan memberi gadget lah, terutamanya kerana yang pertama dia adalah menjadi satu untuk memberikan interaksi mereka dengan ni. Yang kedua adalah mereka ibu bapa menganggap benda itu adalah satu didikan yang sangat mudah. Okey, memberikan segala gadget kepada anak-anak adalah satu pembelajaran. Pada masa yang sama dia memberikan impak negatif kepada anak-anak. So yang kedua adalah kanak-kanak tersebut cabaran dia, kanak-kanak tidak boleh menyebutkan ibuah secara okey, faham ke tidak dengan soalan yang diberikan oleh ibu bapa. Itu menjadi salah satu punca dan menjadi cabaran kepada ibu bapa untuk ibu bapa untuk berinteraksi dengan kanak-kanak speech delay itu. Baiklah, kemudahannya untuk kita berhadapan dengan kanak-kanak speech delay ni. Okey, kita teruskan dengan panel yang kedua. Apakah jenis rawatan yang dapat membantu kita untuk memulihkan balik kanak-kanak yang mengalami speech delay ni? Okey, jadi rawatan untuk memulihkan kanak-kanak speech delay ni, okey, yang pertama kita perlu berjumpa dengan pakar. Okey, sebab pakar ni nak tengok adakah speech delay mereka ni teruk ataupun hanya tahap sederhana ataupun tahap ringan. Lepas tu pakar akan cuba merawat dengan sebaik mungkin. Okey, yang kedua, kita ni sebagai ibu bapa pun kita boleh untuk merawat speech delay anak kita sendiri. Okey, contohnya kita boleh je ajak anak kita menyanyi ke, okey, suruh dia menyanyi lagu apa-apa yang dia suka. Lepas tu kita suruh dia bercerita pasal harian dia. Okey, tadi dekat sekolah dia buat apa, tadi dia makan apa, macam tu lah. Okey, yang kedua, kita kena selalu eye contact dengan dia. Kadang-kadang ni budak speech delay ni dia takut nak eye contact sebab dia takut mungkin orang beranggap, sebab orang akan memandang rendah dia macam insecure. Jadi kita perlu selalu eye contact dengan dia, kita tengok pergerakan mulut dia dan dia pun akan tengok pergerakan mulut kita. Okey, yang ketiga, kita janganlah selalu bagi arahan yang terlalu panjang. Contohnya, adik tolong
tolong sapu bilik, lepas tu adik pergi makan okey, lepas tu adik pergi baca buku. Macam berlarutan. Kita kena satu persatu. Dan lepas tu yang keempat, kita kena kurangkan penggunaan gadget, okey? Sebab mengikut kajian, ramai kanak-kanak yang speech delay sebab ibu bapa selalu bagi dia gadget. Jadi dia kurang untuk bercakap, kurang menyanyi kerana mata dia asyik fokus tengok kartun. Jadi dia kurang bercakap. Dan inilah punca speech delay. Begitulah antara rawatan yang boleh digunakan oleh ibu bapa atau penjaga untuk membantu kanak-kanak speech delay ini. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Apakah kesan yang boleh didapati setelah kanak-kanak itu mendapatkan rawatan pakar? Okey, kesannya adalah kanak-kanak akan jadi semakin berani untuk bercakap kerana pakar menggalakkan mereka untuk selalu bercakap dengan ibu bapa mereka, dengan kawan-kawan. Okey, yang kedua, kanak-kanak akan lagi suka berinteraksi dengan kawan-kawan. Sebab apa ni, mereka diyakinkan supaya lagi seronok bermain dengan kawan-kawan, bercakap daripada asyik main seorang-seorang tengok tab, tengok telefon. Okey, yang ketiga, mereka akan lebih gemar untuk apa ni, macam mana kita cakap, lagi gemar untuk menceritakan dan akan menceritakan tentang apa yang mereka buat terhadap ibu bapa. Okey, begitulah antara rawatannya lah kalau kita buat rawatan tu dan berjumpa pakar. Okey, kita terus kepada panel yang ketiga. Apakah punca yang menyebabkan kanak-kanak ni speech delay? Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Kita boleh lihat banyak punca yang berlakunya kanak-kanak mengalami speech delay. Seperti yang diperkatakan oleh saudari Nur Syahira, iaitu mengenai gadget. Okey, kita boleh lihat pada masa sekarang ni, ibu bapa lebih memberikan gadget kepada anak-anak tak kira di mana mereka berada, bagi mengelakkan kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang mengganggu orang sekeliling, membuat bising. Macam kita boleh lihat pada masa sekarang ni, walaupun di restoran, mereka bagi gadget kepada anak-anak. Ibu bapa kenalah elak bagi gadget kepada anak-anak sebab dia akan mengurangkan interaksi dan serta komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Punca yang kedua, boleh dikatakan juga dengan sekitaran serta genetik. Jika kanak-kanak itu membesar dalam sekitaran yang ibu bapa sibuk bekerja, tak ada masa meluangkan dengan anak-anak, maka interaksi antara satu sama lain akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menambahkan kosakata mereka. Okey, yang ketiga disebabkan oleh kurangnya keyakinan dalam diri kanak-kanak untuk berkomunikasi. Ini kerana ialah dekat rumah ibu bapa mereka tidak berkomunikasi. Jadi bila sekolah dan mereka tidak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan rakan-rakan, melaksanakan aktiviti. Okey, itu saja. Baiklah, soalan saya yang terakhir pula, apakah contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru kepada kanak-kanak speech delay? Okey, macam diperkatakan oleh saudara Syahira juga, iaitu ibu bapa boleh bernyanyi bersama kanak-kanak. Macam kita tahu dekat YouTube tu banyak lagu untuk kanak-kanak. Ibu bapa boleh pasang dan meminta kanak-kanak tu menyanyi ataupun ikut memilih lagu kanak-kanak yang punya lirik di bawah tu. Okey, yang kedua, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak bercakap dengan patung ataupun objek lah, objek bernyawa seperti patung, haiwan semua tu, supaya dia akan menggalakkan lagi kanak-kanak untuk bercakap serta berkomunikasi dengan patung tersebutlah. Okey, selepas itu ibu bapa juga boleh menggalakkan kanak-kanak untuk berimajinasi seperti jika kanak-kanak tu bercerita, oh besar nanti saya nak jadi macam Cinderella lah, saya nak pakai gaun kembar, pakai kasut tumit tinggi, macam tu. Jadi ibu bapa tidak boleh bukan memotong, menghalang
kanak-kanak untuk berimajinasi, kerana melalui imajinasi ni akan menggalakkan kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan ibu bapa mereka mengenai imajinasi mereka. Baiklah, itu sahaja soalan-soalan yang saya ajukan. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita di sini hari ini. Oleh itu, orang terdekat dengan kanak-kanak ni mestilah segera mengambil tindakan supaya kanak-kanak seperti ini mendapatkan rawatan-rawatan daripada pihak pakar lah. Jangan biarkan semangat kita untuk terus membisu. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, terima kasih.